واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang pertama dan halaman yang kedua daripada surah Al-Fatihah dan awal kepada surah Al-Baqarah. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita. Saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang, Doktor. Terima kasih jemput. Ya, dan bersama kita Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dekat hari ini kita bersama dengan Ya, tetamu kita untuk sama-sama setiap hari Sabtu Ustaz ya. Betul. Hari Sabtu kita insya-Allah mengulang kaji selepas kita mengikuti 6 episod sekitar 2 halaman. Cuma pada minggu ini kita bermula dengan 2 halaman dan kita ingin sama-sama mengulang kaji apakah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita mungkin merasakan bahawa surah Al-Fatihah ini banyak kali kita ulang, tetapi kita ingin memastikan bahawa kefahaman kita itu tuntas, dan lebih daripada itu awal surah Al-Baqarah yang sudah kita bincangkan dapat kita jadikan sebagai panduan kita setiap hari insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada surah Al-Fatihah yang dibaca sebentar tadi sebagai satu surah yang amat penting sebagai pembukaan, dan nama bagi surah pertama ini adalah surah Al-Fatihah. Mengapa dinamakan surah Al-Fatihah? Mengapa ianya berada pada nombor 1 berbanding dengan kalau kita tahu bahawa wahyu pertama ialah surah Al-Alaq. Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan mengapa ianya diletakkan nombor 1 dan dinamakan surah Al-Fatihah. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz. Soalan yang sangat baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tim My Quran Time 2 kerana masih lagi sudi menjemput saya. Terima kasih Ustaz. Kita sama-sama terus berkhidmat dalam kita menaikkan syiar Al-Quran insya-Allah di negara kita, negara Malaysia insya-Allah taala. Dan moga memandangkan ini adalah ulang kaji yang pertama Ustaz, saya difahamkan. Yang pertama. Jadi harap-harap moga insya-Allah kita terus istiqamahlah, barisan panel dan juga insya-Allah dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, dan juga yang di dalam studio ini juga tidak dilupakan, agar kita terus istiqamah dalam kita mendalami ilmu-ilmu, iaitu mutiara-mutiara yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan atas dunia ni untuk kita. Menarik soalan yang Ustaz berikan tadi Ustaz ya, berkaitan dengan Al-Fatihah. Mengapa ia diletakkan di depan, mengapa dinamakan dengan Al-Fatihah itu sendiri, kan? Sebab seperti mana yang kita tahu dan dibincangkan oleh para ulama, iaitu susunan surah di dalam Al-Quran ini adalah tauqifi, di mana ia bersumberkan kepada wahyu. Ia bukan bersumberkan kepada ijtihad para sahabat,
Bahkan Nabi SAW yang menyuruh supaya surah ini diletakkan di depan, surah ini diletakkan di belakangnya, surah ini diletakkan di tempat yang seterusnya dan sebagainya. Ya. Jadi pendek kata, mesti ada hikmah-hikmah yang tertentu mengapa Al-Fatihah ini diletakkan di depan. Ya. Pertama sekali kalau kita pergi kepada nama itu sendiri, nama surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan biasa membuka, mentelaah kitab-kitab tafsir, sebenarnya nama Al-Fatihah ini hanyalah salah satu daripada nama yang diberikan kepada surah Al-Fatihah itu sendiri. Kan? Dan menarik dia, inilah nama yang paling masyhur. Inilah nama yang paling masyhur dan diambil daripada hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang mana seseorang itu tidak sah solat, tiada solat bagi seseorang yang tidak membaca dengan Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni kalau kita ambil maksud dia Fatih, iaitu dikira pembuka. Surah yang membuka. Kerana apa dinamakan pembuka? Kerana kita lihat surah ini dia membuka pertama sekali kalau kita bagi mereka yang membaca Al-Quran, baru nak mula membaca Al-Quran, maka surah inilah yang akan membuka bacaan-bacaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mushaf juga dilihat Nabi SAW meletakkan surah ini di depan sekali sebagai pembuka kepada mushaf itu sendiri. Bahkan kalau kita solat kan, nak membuka bacaan Quran tu mestilah dibuka dengan surah Al-Fatihah. Jadi itu antara hikmah-hikmah mengapa surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Dan inilah seperti yang saya sebutkan tadi, yang surah yang paling nama yang paling masyhur sekali. Tetapi kalau kita lihat ada juga nama-nama yang lain, Ustaz. Ya, contohnya dia ada nama As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang hampir serupa dari segi kecantikan dan keindahan. As-Sab'ul Mathani. Dan juga dia ada nama Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan nama Asy-Syifa. Ada juga yang menamakan surah Al-Fatihah ni sebagai Ummul Quran, iaitu ibu kepada Al-Quran. Ada juga yang mengatakan atau yang menamakan surah Al-Fatihah sebagai Ruqyah. Jadi sebenarnya nama-nama ni semua dia merujuk juga kepada kelebihan surah Al-Fatihah itu sendiri, Ustaz. Ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ada menyebut sampai 12 nama. Ya, adapun Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan menyebut sampai 25 nama. Maksudnya punyalah banyak kelebihan pada surah Al-Fatihah ini sendiri. Kan? Sampaikan surah Al-Fatihah ini boleh dibuat sebagai ruqyah. Jadi kalau kita nak meruqyah orang, ini antara bacaan-bacaan dia adalah surah Al-Fatihah. Sebab itulah ada diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia membaca surah Al-Fatihah pada air, kemudian ditiupkan pada air tersebut dan diberikan kepada orang untuk minum, dan alhamdulillah yang meminumnya itu sembuh daripada penyakit sakit perut yang dia ada pada masa itu. Jadi kalau ada siapa-siapa sakit perut ke apa, mungkin bersandarkan kepada hadis itu, bolehlah kita membaca surah Al-Fatihah ataupun menjadikan Al-Fatihah ini sebagai ruqyah kita. Ya, okey. Merujuk kepada persoalan menarik, kenapa dia berada di depan? Kenapa dia diletakkan di depan? Mungkin saya boleh mengambil sebab tasmiyah, sebab penamaan dia sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Kerana Al-Fatihah ini, kalau kita lihat para ulama menjelaskan bahawa maqasid-maqasid yang umum, objektif-objektif umum Al-Quran itu dimampatkan semuanya sekali dalam surah Al-Fatihah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita apakah objektif-objektif umum yang berada di dalam Al-Quran, umumnya berada di Al-Fatihah dan akan dihuraikan dalam surah-surah yang akan datang. Jadi seolah-olah dia memberi gambaran terlebih dahulu, memberikan muqaddimah kepada kita, apa yang akan kamu jumpa di dalam Al-Quran. Jadi dimuatkan di dalam surah Al-Fatihah ini. Tapi itu memerlukan kepada tadabbur yang tinggilah untuk kita mendapatkan apakah sebenarnya objektif-objektif umum yang ada di dalam Al-Quran yang tersirat dalam
surah Al-Fatihah. Wallahu taala a'lam. Ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan mengapa surah ini dinamakan Al-Fatihah, ya, dalam hadis Nabi dikaitkan dengan Bifatihatul Kitab, pembukaan kepada kitab. Dan menarik bila Ustaz menyatakan tadi pembukaan kepada kitab Al-Quran satu, tapi dalam masa yang sama juga dalam solat pun pembukaannya sebelum baca surah-surah lain kena dibuka dengan surah Al-Fatihah. Lantaran solat dan juga Quran ni satu tahap lah Ustaz, ya. Maksudnya kalau katakan kita bercakap tentang kehidupan kita, kalau tak ada solat, maka sudah tentu kita tidak akan membuka dengan Al-Fatihah seperti mana kita membaca Al-Quran. Jadi untuk kita terus berjaya, kita kena pastikan solat kita dibuka dengan Fatihah. Dan untuk kita berjaya dalam hidup ini, perlu berpadukan kepada Al-Quran sebagai kitab hidayah yang juga bermula dengan Al-Fatihah. Dan bercakap tentang kejayaan ini, dalam surah Al-Fatihah ini ada penggunaan perkataan sirat, ya. Ihdinas siratal mustaqim pada ayat yang ke-6 dan diulang pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah tentunya bila melihat perkataan yang berulang dalam satu surah yang pendek ini ada satu penekanan. Sirat dalam Al-Quran ada perkataan sabil, ada perkataan tariq. Apa beza sirat, sabil dan tariq? Soalan yang kedua menarik, tetapi ini lebih kepada bahasa lah. Yang mana kita meneliti aspek dari segi aspek bahasa dan bagaimana keterkaitannya dengan tafsiran itu sendiri, ya. Jadi sirat ni kalau kita lihat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab yang Ustaz, kita ada sabil pun jalan juga, ataupun laluan, kan, tariq pun laluan juga, okey. Tetapi kalau kita buka dalam kitab yang menjelaskan tentang perbezaan-perbezaan antara kata-kata Arab ni, dia menyebutkan bahawa sirat ini merujuk kepada at-tariq as-sahal, jalan yang mudah, kan. Dan dia walaupun dia merujuk kepada tariq as-sahal, kalau kita pergi kepada tariq ini tidak bererti dia mudah. Jadi dia boleh pergi tariq ini seolah-olah dia boleh pergi mudah, jalan yang mudah, dia boleh pergi jalan yang susah. Tapi kalau kita sebut sirat, jadi dia adalah jalan yang mudah, ya. Adapun berkait dengan sabil, para ulama menjelaskan bahawa sabil ini dia lebih luas daripada itu, kan. Dia dan kebiasaannya sabil ini lebih luas daripada tariq, dalam erti kata sabil ini merujuk kepada biasanya digunakan terhadap benda-benda kebaikan, kebiasaannya. Sebab tu kita ada fi sabilillah, pada jalan Allah, kan. Kalau tariq ni, kalau kita nak pakai pada kebaikan, dia kena ada, dia tidak boleh pakai tariq sahaja, kerana tariq secara umum dia tidak merujuk kepada kebaikan. Bahkan tariq ini kadang-kadang digunakan untuk neraka Jahannam, kan, illa tariqa Jahannam. Allah SWT sebut di dalam surah An-Nisa. Jadi sabil ni, kalau nak beza antara sabil dengan tariq ni, sabil ni macam kebiasaannya digunakan pada ruang-ruang kebaikan. Tariq ni tak adalah sangat, ada juga pakai, tapi ada juga kita gunakan pada jalan-jalan keburukan. Tapi saya nak bawa satu perkara yang agak menarik, kata-kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang tariq, tentang sirat ni tadi. Dia kata sirat ni, dia kata an yakuna, sirat ni pemahaman dia adalah an yakuna tariqan mustaqiman sahlan maslukan wasi'an musilan ilal maqsud. Iaitu sirat ni dia adalah jalan yang lurus, la i'wijaja fih. Maksudnya jalan yang lurus yang dia tidak boleh ada bengkang-bengkok. Bengkang-bengkok, betul ya Ustaz? Takut salah cakap pula. Okay. Tidak ada jalan yang bengkang-bengkok, dan dia adalah mudah untuk dilalui, kan. Dan jalan itu sendiri adalah luas, wasi'an, musilan ilal maqsud, dan jalan itu akan membawa kita kepada tempat yang akan kita tuju, insya-Allah. Jadi itu adalah maksud sirat itu, ya, lurus, tak bengkok, mudah, luas. Dan insya-Allah kita ingin mendalami lagi surah Al-Fatihah sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang pertama surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah pada ayat 1 hingga 5. Dan sebentar tadi surah Al-Fatihah sudah pun kita baca untuk sama-sama kita melihat apakah sebab dinamakan surah Al-Fatihah sebagai motivasi kepada kita, dan lebih daripada itu ialah mengapa digunakan perkataan sirat, iaitu satu jalan yang lurus, tidak bengkok, mudah dan luas. Dan jika kita merasakan bahawa ada kepayahan dalam kita mengikut kepada hidayah panduan daripada Al-Quran, itu adalah lebih mudah daripada kita jauh daripada jalan hidayah, kerana itu akan menjemput kepada jalan yang lebih bengkok, yang tidak mudah, yang makin menyempitkan kepada dada dan juga kepada kehidupan kita seharian. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan melihat kepada surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Apabila kita melihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu padamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, padamu kami memohon pertolongan. Mungkin Ustaz Dr. boleh jelaskan na'budu itu dan nasta'in. Adakah yang na'budu ini dalam bentuk singular ke, plural, jamak, mufrad ke? Bahasa Arab sikit, tapi mengapa dekat yang sta'in ini ada ya nun dekat hujungnya itu? Silakan. Okey. Soalan mengenai ayat yang kelima, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita fikirkan sejenak, kalau kita baca dalam solat, contohlah kalau kita solat berseorangan kan, bila kita baca Al-Fatihah, kita tetap baca hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Padahal kita hanya seorang. Jadi soalannya di sini, kenapa digunakan dhamir jamak tu? Kenapa digunakan kata ganti nama diri yang merujuk kepada ramai? Ya? Okey. Para ulama menjelaskan ayat ini seolah-olah bila kita baca, walaupun kita solat berseorangan, bila kita baca, ia seolah-olah merujuk kita sebagai ukhuwah Islamiyah tu. Dia merujuk bahawa umat Islam itu sebenarnya kita ni, ukhuwah kita, kesatuan kita itu hendaklah kuat. Sebab itu bila kita berkhitab, bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berdialog bersama dengan Allah di dalam surah ini, kerana Al-Fatihah ini, bila setiap kali kita baca Al-Fatihah, seolah-olah sebenarnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pada selepas setiap ayat, ada jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi bila kita berkhitab, bila kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita bersama dengan kita punya saudara-saudara se-Islam kita, bersama-sama berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kesatuan Islam yang perlu ada, bahawa kita ni umat Islam adalah satu dan janganlah kita berpecah belah. Ini yang ditekankan oleh para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, iaitu kesatuan Islam. Mungkin kita berbeza pendapat,
tetapi janganlah kita sekali-kali kita berpecah belah. Kerana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Yalah sekarang alhamdulillah sebulan sudah berlalu selepas PRU, ya, mungkin masa PRU tu kita agak tegang sesama kita, tetapi sampailah masa sekarang, sampailah masa untuk kita mentautkan kembali silaturrahim di antara kita. Kita tautkan kembali hubungan ukhuwah antara kita. Ya, jadi itu yang pertama yang ulama menjelaskan bahawa ia seolah-olah memberi bayangan bahawa kita umat Islam adalah satu, dan kita perlu menguatkan kesatuan antara kita. Yang kedua para ulama menjelaskan bahawa ayat ini seolah-olah merujuk bahawa kita ni bila beribadah ni paling bagus kita beribadah secara berjemaah. Jadi kalau kita solat tu paling cantik kita solat secara berjemaah. Jadi itulah merujuk bahawa ibadah ni paling cantik kalau kita nak buat, kita buat dia secara berjemaah. Dan tidak dinafikan, siapa yang biasa pergi ke surau dan masjid solat secara berjemaah, bila dia solat seorang di rumah, dia akan rasa ada kekosongan. Ada benda yang tidak kena solat di rumah ni untuk golongan orang lelaki. Kita rasa seolah-olah ada benda tak kena. Yang perlu membuatkan kita rasa macam nak kembali ke masjid. Sebab itulah Nabi SAW mengkhabarkan antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang mana hati dia terikat dengan masjid. Kalau dia tak pergi masjid, dia rasa resah, rasa tak kena, nak khusyuk pun payah, kan? Okey, itu antara hikmah penggunaan jamak. Ada juga yang menarik ini, ada satu lagi yang agak menarik ya Ustaz. Kenapa kita gunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kata ulama seolah ini, kenapa kita gunakan jamak? Seolah-olah dia satu bentuk tawaduk. Satu bentuk tawaduk. Ya. Maksudnya kita bila kita nak kata ya Allah, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan, dia kalau nak kata ya Allah kepada Engkau aku sembah, seolah-olah kita macam menaikkan diri macam, kita sikit. Macam kita baik sangatlah ni. Ya, macam kepada Engkau aku kepada Engkau je aku sembah. Macam seolah-olah ada unsur macam, faham tak? Kalau dia up sikit lah kan. Tapi sebab kalau dia kata kita ni tidak sempurna kan, jadi kita ambillah dhamir yang kata kepada Engkau kami semua yang menyembah. Dan mungkin jadi, ke situ Ustaznya, mungkin kalau kita ada kekurangan pun sebenarnya tahap ibadah kita ni juga ada kaitan dengan orang-orang lain juga gitu ya. Ya, betul. Dan betul. Syekh Sya'rawi pernah menyebutkan tentang tafsiran ayat ni, dia kata menarik ayat ini seolah-olah dia nak kata kebaikan daripada ibadah itu bukan hanya kepada kita sahaja, bahkan kebaikan ibadah itu akan dirasai juga oleh orang-orang yang lain. Sebagai contoh, bila kita berdoa nak minta hujan, bukan hujan tu turun kat kita saja. Tak logik. Jadi hujan itu akan turun kepada mereka yang merasai. Jadi kekuatan ibadah tu adalah sangat luas. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan ya, kerana ayat ini kita akan ulang banyak kali Ustaz ya. Setiap hari ya, paling kurang 17 kali dalam solat kita ya, 17 rakaat itu kita akan baca, belum lagi termasuk dengan solat sunat kita, untuk kita memaknai bahawa sebenarnya ibadah yang kita buat bukanlah kita seorang saja, ada orang lain juga yang beribadah bersama, kita berjemaah. Dan nasta'in itu kita mohon pertolongan bukan untuk kita saja Ustaz ya, untuk orang lain sekali. Maksudnya kesan ibadah itu menyebar ke seluruh dunia, dan kita juga mohon pertolongan bukan untuk diri sahaja, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk kawan-kawan kita. Inilah kesan kehambaan seorang manusia kepada Allah, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ayat yang kelima ini sebagai satu panduan penting, dan sudah tentunya ya dalam masa yang ada ini kita nak melihat satu selekoh tajam ya bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kalau boleh Ustaz beri perhatian sikit pada ayat kelima, satu perkara penting yang perlu diberi perhatian agar jangan silap ketika membaca Fatihah ini. Sila. Masya-Allah. Baik, ada juga selekoh tajam ini ya. Ya, silakan. Okay, sebagaimana doktor sebut tadi tentang hadis Nabi SAW, tidak sempurna ataupun tidak sah solat kita tanpa surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ni wajiblah untuk kita baca dengan baik, dengan betul. Sekurang-kurangnya kita elak kesalahan-kesalahan yang boleh berubah pada makna. Ringkas saja ayat kelima ni, ada dua sabdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-dua perkataan iya. Maka setiap sabdu dalam surah Al-Fatihah semuanya kita kena pelihara dengan baik. Baca dengan bersabdu. Tengok pada huruf itulah, bergantung pada huruf yang bersabdu itulah. Kalau di sini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabdu tu dijelaskan. Jangan tinggal sabdu.
Okey, ada setengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca macam tu, itu adalah salah satu daripada kesalahan yang sangat besar, serius, kerana bila kita gugurkan sabdu, seolah-olah kita telah gugur satu huruf. Kalau kita baca iyyaka dengan maksud hanya kepada engkaulah kami sembah kan. Tapi kalau al-iya maksud apa doktor? Al-iya. Oh, Saya teringat al-iya dengan maksud dhiya usyams. Maknanya kalau kita kurang hilangkan sabdu, dia jadi seolah matahari yang kita sembah. Al-iya tu maksud dhiya usyams, maksud dia cahaya matahari. Jadi sabdu tu kena jaga-jaga. Tapi jangan melampau pula. Ada setengah siapa dia saya wajar pondok dia kata, Tok Guru kata tekankan betul sabdu. Dia tekan tu hilang ya. Iyyaka na'budu wa dia jadi was-was pula kat situ. Maka tak nak macam tu. Dengan lenggok-lenggok sekali. Lenggok-lenggok sekali. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita mengulang kaji pada minggu ini, dan kita berehat sebentar My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang pertama dan halaman yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, dan kita ingin sama-sama melihat kepada surah Al-Baqarah yang juga dinamakan sebagai Sanamul Quran. Apakah galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah yang paling panjang ini? Sama-sama kita mendengar daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Silakan Ustaz. Bismillah. Surah Al-Baqarah, satu surah, atau kita boleh katakan ia adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat muka surat dia, dia cover hampir 2 juzuk setengah, Jadi surah Al-Baqarah ni ia mengandungi pelbagai hukum hakam bersesuaian dengan waktu penurunannya, iaitu selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah terdapat banyak fadilat-fadilat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni bila kita bertaamul, bila kita berinteraksi dengan fadilat-fadilat Al-Quran, perlu kita ketahui satu benda. Satu perkara, iaitu bukan semua riwayat adalah sahih. Dalam kita nak menentukan satu-satu fadilat, kita perlulah melihat terlebih dahulu bukan semua riwayat itu adalah sahih. Jadi kita insya-Allah, saya akan sebutkan di sini beberapa riwayat yang insya-Allah sahih, agar untuk menjadi panduan kita, ya. Yang pertama sekali adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana ia menceritakan tentang
kisah yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Maaf, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, dia mengatakan bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda bahawa bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat itu dengan memberi syafaat kepada pembacanya. Ya. Iqra'uz zahrawain, bacalah dua yang bersinar, bacalah dua perkara yang bersinar, iaitu apa? Al-Baqarah wa suratu Ali Imran, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Apa kelebihan kedua surah ini? Nabi SAW menyambung, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghumamatan. Kedua surah ini akan datang pada hari kiamat seolah-olah ia adalah dua awan atau dua naungan. Kemudian disebut lagi atau dua kawanan burung yang berbaris-baris. Tuhajani an ashabihima. Yang mana kedua-dua surah ini dia akan datang dalam bentuk seolah-olah dua awan yang akan menaungi, kemudian mereka akan berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhujah untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pembacanya tadi. Mereka akan cuba untuk menyelamatkan pembaca Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Kemudian Nabi SAW menyambung, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah kerana kalau kita mengambil dia, ia penuh dengan keberkatan. Kalau kita meninggalkannya, maka ia adalah satu kerugian yang sangat besar. Dan juga golongan-golongan ahli sihir tidak mampu untuk menandingi ataupun tidak mampu untuk nak melawan dengan surah Al-Baqarah. Jadi ini satu riwayat yang sangat menarik, yang mana surah Al-Baqarah ni digambarkan oleh Nabi SAW, ia akan datang pada hari kiamat dan dia akan memohon, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pembacanya itu. Itu antara salah satu daripada riwayat yang disebutkan. Cuma mungkin Ustaz saya boleh sempat lagi ke masa untuk saya nak bawakan. Sebab ada satu kisah yang agak menarik yang diriwayatkan oleh Usaid bin Khudair. Ya, di mana Usaid bin Khudair ni pada satu malam beliau membaca surah Al-Baqarah. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah, di sebelahnya ada kudanya, berdekatan dengan kudanya adalah anak beliau, ya, Yahya. Kemudian ketika mana Usaid sedang membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kuda dia rasa tidak tenteram, bergerak-gerak. Bila Usaid menyedari perkara tersebut, dia diam. Dia berhenti membaca. Kemudian kudanya pun berhenti membaca. Kemudian bila Usaid menyambung balik bacaan, kuda tadi bergerak juga. Bergerak macam tidak tenteram. Kemudian kerana takutkan anaknya, sebab anaknya berada di sebelah kuda tersebut, jadi Usaid pun bangun hendak mengambil anaknya. Kan? Ketika itu Usaid nampak, dia pandang ke langit. Dia nampak apa? Dia nampak seolah-olah ada awanan, kumpulan awan yang di dalamnya ada lampu-lampu. Jadi keesokan pagi je Usaid mengkhabarkan kisah tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi menyebut bahawa itulah sebenarnya yang awan yang di dalamnya ada lampu-lampu, itu sebenarnya adalah kumpulan malaikat. Kalaulah kamu Usaid terus membaca surah Al-Baqarah, nescaya awan itu tidak akan bergerak dan berada di situ sehingga ke pagi, sampailah semua orang boleh nampak. Tetapi kerana Usaid takut, jadi dia pun bangun dan dia meninggalkan tempat tersebutlah. Tapi kalaulah sahaja Usaid terus membaca, maka kumpulan malaikat itu akan terus menaungi Usaid. Jadi ini nampak tak kehebatan surah Al-Baqarah ataupun kehebatan Al-Quran itu sendiri, sehingga kan para malaikat datang dan menaungi pembaca dia. Kadang-kadang kita tidak sedar. Kadang-kadang kita baca, kita fikir dari segi, yalah, kita baca kadang-kadang nak menghabiskan ke, ataupun kita baca, kita hanya lihat pada aspek tajwid semata ke, tetapi sebenarnya para malaikat insya-Allah, kalau kena cara dia, iaitu kena dengan niat ikhlasnya, insya-Allah para malaikat akan menaungi kita daripada langit. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah itu adalah satu motivasi yang besar sebenarnya. Sudah tentunya kerana surah Al-Baqarah ni panjang Ustaz ya. Panjang, kadang-kadang dulu kalau saya baca, sekarang pun kadang-kadang juga dia tengok berapa page lagi nak habis kan. Tetapi apabila dimaklumkan sebentar tadi bahawa malaikat menaungi, dan bila kita melihat dalam surah Ghafir pun bercakap tentang malaikat,
sudah tentunya bukan sekadar menaungi, tapi malaikat ni datang untuk memohon keampunan untuk kita, Ustaz, kan. Memohon keampunan untuk ahli keluarga kita itu adalah sebagai salah satu daripada anugerah yang besar untuk kita, sebagai motivasi untuk kita membaca surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah, daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima ini bercerita tentang orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai cirinya pada ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca ayat 3 dan 4 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ketiga dan keempat, menjelaskan tentang 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan solat. Dan yang ketiganya adalah infak, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang keempat disambung lagi dengan beriman kepada apa yang diwahyukan, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada sebelum ini, ya, kepada nabi-nabi sebelum ini. Wabil akhiratihum yuqinun, dan amat yakin kepada hari akhirat. Apakah kepentingan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga yang telah diturunkan kepada sebelum ini? Inilah yang kita akan sama-sama bincangkan. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين واجعله لنا حجتين يا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time untuk sama-sama kita mengulang kaji pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Dan pada ayat yang keempat Allah menyatakan salah satu sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada yang diturunkan sebelum ini. Persoalannya ialah bersama dengan Dr. Arif, bila melihat kepada Taurat, Injil sebagai kitab-kitab terdahulu, adakah ianya terbatal ataupun sebenarnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan kitab-kitab ini? Satu. Dan yang keduanya ialah kalau ada orang kata saya nak bandingkan dengan Injil, dengan Taurat kerana saya memang beriman dengan perkara ini, masih sahihkah Injil dan Taurat itu? Silakan. Okey. Menarik soalan Ustaz. Iaitu mengenai Injil dan Taurat, mengenai Injil dan Taurat dan bagaimana statusnya. Kalau kita lihat, mungkin kita pergi terlebih dahulu kepada tafsiran ayat ini, kemudian barulah kita boleh kaitkan dia dengan kitab-kitab yang terdahulu lah. Ya. Di mana ayat ini menarik dia, ayat ini menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu terlebih dahulu wahai Muhammad. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan juga mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu, iaitu kitab Taurat dan Injil.
Bila mana Allah mengkedepankan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, menunjukkan bahawa Al-Quran di situ yang menetapkan. Yes. Jadi sebab itu ada satu istilah apa yang kita panggil sebagai muhaimin. Disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah kalau tak silap saya, wa muhaiminan alaih. Di mana Al-Quran ini, Al-Quran ini yang menguasai kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran ini yang menetapkan hukum yang terdapat, yang menetapkan hukum satu-satu kitab, satu-satu ajaran. Al-Quran ini yang mengandungi segala hikmah yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelum ini dan juga hikmah Al-Quran yang tersendiri. Jadi Quran ni satu kitab yang sangat-sangat besar. Ya. Sebab tu bila mana ayat ini menjelaskan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, kalau kita lihat daripada konteks, konteksnya ayat ini adalah surah ini diturunkan di Madinah. Di Madinah pada ketika itu adanya golongan ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut, kalaulah kamu beriman dengan ahli kitab, kamu beriman dengan kitab Taurat, kamu beriman dengan kitab Injil sahaja, tanpa kamu beriman dengan yang sebelum tu, bima unzila ilaik, maka iman kamu terbatal. Tidak ada gunanya iman kamu. Kerana Al-Quran itu yang paling utama dan Al-Quran itu yang perlu dipakai, yang perlu dirujuk pada masa kini. Adapun Taurat dan Injil masanya telah tamat. Menarik ya, satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW pada masa ini agak marah dengan Umar radhiyallahu anhu, agak marah sikitlah dengan Umar radhiyallahu anhu, di mana Umar radhiyallahu anhu dikata, hadis ini akan mengajar kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Nabi Umar radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha. Umar kata, kami telah mendengar beberapa cerita daripada orang-orang Yahudi yang kami suka. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kami menulis sebahagian daripada cerita-cerita tersebut, kisah-kisah tersebut? Apa yang Nabi SAW kata? Amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara. Kamu ni wahai Umar, kamu ni confused ke? Ataupun kamu ni syak ke? Confuse-nya ataupun seperti mana telah kelirunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kan? Kemudian Rasulullah SAW menyambung, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Aku telah mendatangkan kepada kamu satu kebenaran yang jelas, kan? Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalaulah Nabi Musa masih ikut, Nabi Musa pun tiada pilihan melainkan akan mengikuti aku. Jadi kalau soalan Ustaz tadi, kalau saya beriman dengan kitab Taurat, saya beriman dengan kitab Injil, saya nak ikut semua, tak perlu. Inilah yang ditegur oleh Nabi SAW. Bila mana kita sudah ada Al-Quran, maka Al-Quranlah panduan kita, dan Al-Quran sebenarnya telah terhimpun di dalam Al-Quran segala jenis kebaikan, telah terhimpun di dalam Al-Quran segala jenis hikmah. Dan kita tidak memerlukan kepada kitab-kitab yang lain. Kita beriman dengan kitab-kitab yang lain ini dalam erti kata kita tahu mereka adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada satu ketika. Musa telah diturunkan wahyu padanya kitab Taurat. Isa telah diturunkan padanya kitab Injil. Tetapi bila mana datangnya Al-Quran, maka manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kami tidak menasahkan satu petanda, satu ayat, melainkan kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Maka Al-Quran ini semestinya adalah lebih baik daripada kitab-kitab yang terdahulu dan tidak perlu untuk kita merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu untuk mendapatkan panduan-panduan dan juga untuk kita nak merasai apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita. Wallahu alam. Saya harap menjawab soalan Ustaz. Ya, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ari Musa. Untuk kita jelas Ustaznya, bila susunan unzila ilaik itu dikedepankan berbanding wama unzila min qablik, rupanya ada pelajaran di situ, ya. Kita mengutamakan mana yang utama, iaitu Al-Quran ini atas daripada, ada orang yang dia kata saya suka sangat baca Bible ni, kan, pasal dengan ini saya boleh berinteraksi dengan non muslim. Okey, ya, tetapi pastikan kadang-kadang Ustaz ni yang belajar Bible ini dia tak belajar Quran pun, kan, pasal Quran bahasa Arab, dia tak berapa ada bahasa Arab. Jadi Bible bahasa Inggeris, dia belajar jelah yang bahasa Inggeris tersebut. Rupa-rupanya keutamaan yang kita belajar dalam ayat yang keempat ini yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, kalau pun nak terlibat dalam perbandingan agama, pastikan Quran ini dipelajari betul-betul, ya. Dan kemudian kalau nak belajar yang lain itu dengan neraca bahawa Al-Quran ini sebagai muhaimin, Ustaz, ya, sebagai neraca yang akan membezakan yang betul salah pada
Bible, Injil, Taurat yang kadang-kadang pun sudah ditukar, dicampur adukkan. Baik, jadi itu adalah pelajaran daripada ayat yang keempat yang moga-moga dalam halaman yang kedua ini ada pelajaran penting sebagai panduan kita sebagai orang yang bertakwa. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah selalu memimpin kita menjadi orang bertakwa yang digelar sebagai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berjaya di dunia di akhirat kerana berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa ya bersama pada episod ulang kaji pertama My Quran Time 2.0 ya sebagai satu pembukaan yang harapnya kita tidak akan bosan-bosan melihat pada surah Fatihah dan surah Al-Baqarah kerana ianya mempunyai kelebihan yang tersendiri sebagai peluang kita mendapat bantuan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bertemu lagi pada episod baru pada hari esok insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Jangan lupa untuk tuan-tuan bersama dalam tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menunjukkan bahawa ya Allah saya ingin menjadi orang yang bertakwa walaupun 10 sen 20 sen tetapi itu sebagai salah satu wadah untuk saya membuktikan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين يا